فمن Okay. اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم Okay. اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين Okay. أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا Okay. إن الله يحب المحسنين Okay. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فإن أحصرتم فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي Okay. من الهدي Boleh? ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ ولا الهدي تحلقوا رؤوسكم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله من كان منكم مريضا أو Kum tu dengung tambah sikit lagi. فمن كان منكم مريضا أو به أذى Bihi 4, paling kurang 4. Bihi. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة tebal sikit, dengung dan tebal. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. Kejap. Sabar Kak Yung. Okey, terus. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. Itu adalah qala akbar. Haj. Itu bacaannya haj ilal hajj. Ada sabdu. Haj. Kalau nak berkisah فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله hadiril masjidil haram. Habiskanlah sikit lagi. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. Masjidil, jangan masjidil haram. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Okey. Sadaqallahul Okey, sama. Minta maaf saya tutup kamera sebab saya tengah berjalan daripada kereta ke bilik. Sekejap lagi saya buka balik kamera. Okay.
Datin Rozifah. Datin Rozifah eh? Okey. Buka Boleh, dulu mic Datin. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل Boleh. لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة Jangan bunyi fit. Jangan fit. Dia bercampur. Fit. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Kejap minta maaf. Hilang mana tadi? Datin Rozifah. Tadi saya ada nak sebut, lepas tu saya punya line terputus kejap. Siapa ada perasan tadi? Fa in tahaw fala udwana illa 'ala adh-dhalimin. Betul tadi kan? Okey, tak apa. Betul. Okey, terus. Terus ya. Terus. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. Dia jangan hadayu mahillah. Sambungkan dal tu. Nak sambung mana? Ambil balik hatta yablughal hadyu mahillah. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. Nipiskan sikit Datin Rozifah, ra tu maridon. Maridon, nipiskan.
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه Mir ra'sih, masuk ra sepenuhnya. Mir ra'sih. من رأسه Mir. mir. Oh, mir masukkan terus. Masukkan terus. Okay. Masuk terus pada ra dan tebal. Mir ra'sih. Ambil mana? Ambil yang mana Ustazah? Ambil balik faman ka. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه Terus. من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج Hajj. Okey, boleh. فما استيسر من الهدي فمن لم يجد Dal qalqalah. Faman lam yajid fasiya. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih Datin Rozifah. Okey, Hajatul Mirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wa la tuqatiluhum 'indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi wa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin wa in intahaw fa innallaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah wa in intahaw fala udwana illa 'alal zalimin asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas wa man i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin wa atimmul hajj
Wa atimul tu dengung sikit. وأتموا الحج والعمرة لله وإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وسبعة daripada mana dah ni? Ayamin fil haji wasab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilatun zalika liman lam yakun Hajar boleh tak kalau berhenti kamilah je sebab dia qaf lam ya tu. Digalakkan berhenti kamilah. Tilka asyaratun Tilka asyaratun kamilah Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Okey. Sambung Kak Som. Panas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. Dia hati-hati masa kha ni. Sebelum kha tu hamzah dulu. Min haitsu akhrajukum واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على
الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. Satu ha, satu ha. Hatta yablughal hadayu mahillah. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. Hadayu mahillah. محله. فمن كان منكم مريضا أو به Mari tu nipis sikit Rasul. Mari. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Terima kasih Kak Som. Sama. Okey, Datin Cik, sambung. Datin Cik kena unmute dulu. Kalau tak dengar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث Dekat situ kan Datin Cik kena jaga dekat fa mati, dekat kha mati, yang mana sifat dia semua terlepas. Wa qatuluhum haitsu taqiftumuhum. Taqif, jangan taqif. Satu. Yang kedua kha. Wa akhriju, jangan wa akh. وأخرجوا وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن حتى يقاتلوكم فيه. Kum tak dengung. Kum fih. حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم Fa'in tebal. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون Fit. Jangan fitnatu ma fit. Fit. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله Tu tak boleh masuk lam. Wa yakunad dinu lillah. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي Boleh? ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله Cuba Datin Cik ambil balik. Hatta yablughal hadayu mahillah. حتى يبلغ الهدي محله Cuba sebut hadayu. محله Okay. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. Nusuk. Jangan nusuk. Nusuk dia jadi qalqalah. Nusuk. Nusuk. Boleh? Boleh. فإذا أمنتم فمن
Faman tamatta'a bil. Faman tamat faman tamatta'a bil umrati ilal hajji ilal hajji faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi. Sikit lagi. Tu tak mau. Famastai. Famastaysara minal hadi. Okey. Faman lam yajid fasiyam. Lam. Masuk lam terus. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'ati idza raja'tum. Wasab'atin idza raja'tum. Tilka asyaratun kamilah. Tilka asyaratun kamilah. Alika liman lam yakun ahluhu hadiril masjid. ahluhu Zalika liman lam yakun Zalika liman lam yakun ahluhu hadiral masjid. Hadirilan. Hadiril. Tadi Datin Cik sebut hadirul. Apa? Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Taqullaha wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Okey, Hajar Nuria. Assalamualaikum Ustazah. Salam. Lambat aja. Tak apa. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ Jangan bunyikan suara aja. Fit. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات
والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم Masuk ain فمن famani. اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم Bimithli ma'tada alaikum. بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. Hadi mahillah. Ulang balik tak Ustaz? Ambil balik ولا hati. تحلقوا رؤوسكم ya. Ra'u aja nak sebut. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه Afid boleh lah. Terus fafidayatum. Fafidayatum min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. Okey, kalau berhenti kat situ, pastikan dia grip dulu. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. Tu sambung Hilal ya. Famastaysara minal hadi. Famastaysara minal hadi. Faman lam yajid. Tu jangan lama sangat aja. Masuk lam. Yalah lam lupa. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. تلك عشرة كاملة. Hingga dengung. تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. Lagi sekali aja. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Okey, sadaqallah.
Terima kasih. Okey Kak Rozi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشهر الحرام بالشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. Nak ambil lah ya. Asyahrul haramu bisyahril harami wal hurmah. Ada sabdu. Kalau baca bisyah dia tak ada sabdu. Bisyah. Asyahrul haramu bisyahril harami wal hurmatu qisas. Faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa atimmul hajja wal umrata lillah فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. Jangan bunyi angin je Kak Rozi. Ilal hajj. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Sadaqallahul azim. Kawan siapa? Mak Saleh? Siapa? Sebelah? Tak.
Macam kita suka tiga tu. Dia lambai Kak Yong ke? Jadi rambut aku Kak Hai. Iya. Cakaplah bahasa Inggeris ni dia. Tak tahu. Hentam je. Kejap Kak Rozi. Nawan aja dah. Nawan cakap dengan ibu nak pinjam Quran ataupun handphone, ibu nak record bacaan. Dia orang yang paling excited. Sebenarnya pergi ni unplanning. Serius. Kaman pada kumpulan tu lah Alhamdulillah. Suara saya jelas tak Kak Rozi? Jelas. Nawa dengar nyanyi, nanti masuk suara Nawa nyanyi. Nyanyi sekejap lagi. Petik strawberry kan boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. Muka surat 31 tadi kan? Ya. Kak Sum dengan Kak Nur belum unmute. Oh, okey. Ustazah, ini murotal apa Ustazah? Tadi, Bayati. Bayati. Okey, kita tengok pada ayat yang kita baca hari ni. Kalau semua orang perasan, kita baca ni yang tak lancar tu dari segi apa sebenarnya? Dari segi hukum tajwid kita lancar tau. Dengung, sebab tu bila kita menjawab atau menyusun ini hukum apa, semua boleh buat kan? Sebab kita baca pun kira pada saya lah. Kita baca pun lancar dah. Jawab pun dapat jawab. Tapi yang jadi selalu yang macam tersangkut tu sebab apa? Sebab makhraj kan?
Mahraj. Ya Ustazah betul. Sifat huruf. Makhraj dengan sifat huruf ni kalau kita katalah contoh. Saya baca mana pula ayat 30 tadi kan? Wa qatuluhum. Katalah saya ambil satu kalimah. Wa qatuluhum. Hum tu kita boleh susun. Dia tertahan udara, suaranya tidak tahan, tidak lepas, pangkal lidahnya tidak terangkat, ruang udaranya terbuka dan dia punya kedudukan makhrajnya mudah ataupun senang. Jadi kita dah dapat menyusun 5. Jadi kita tahulah macam mana cara kita nak menyebut mim. Contoh macam tu. Ataupun tadi kan pada ayat atas tu saya sebut wa qatuluhum haitsu thaqiftumuhum. Cuba tengok fa. Taqiftumuhum. Dia dah lepas, dia boleh patah balik. Tak boleh kan kalau ikutkan pada bacaan. Jadi daripada situ kita tahu dari kan dia ada 5 sifat berlawanan tu. 5 tu kita nak kena ingat. Yang pertama apa? Udara. Sama ada udara tu terlepas atau tertahan. Yang kedua suara. Sama ada suara itu terlepas atau tertahan. Yang ketiga kedudukan pangkal lidah. Sama ada terangkat ataupun turun ataupun tidak terangkatlah lawan dia. Yang keempat, ruang antara lelangit dengan lidah. Ruang antara lelangit dengan lidah ni sama ada dia terbuka ataupun dia tertutup. Dan yang terakhir, kedudukan setiap makhraj huruf itu sama ada dia mudah ataupun dia susah. Mudah atau susah tu bergantung pada kedudukan makhraj. Kalau makhraj tu dekat depan dia jadi mudah. Kalau makhraj tu belah belakang atau belah dalam, dia jauh daripada bibir ataupun hujung lidah, dia jadi susah. Bila kita dapat menyusun 5 tu, insya-Allah kita boleh menyebut huruf tu dengan tepat. Itu sebenarnya. Bukan nombor 5 tadi apa? Nombor 5. Okey, nombor 5. Okey, saya ulang Okey. Ni saya nak bagi tips. Inilah tips untuk kita mengingat makhraj dan sifat dia, menyusun sifat dengan tepat. Pertama, udara. Udara tu kita pecahkan 2. Apa dia pecahan dia? Terlepas dan tertahan udara. Itu nombor 1. Dalam nota-nota memang ada tapi ni saya compilekan lagi. Cuba catatkan, kita ringkaskan dia supaya kita mudah faham. Okey, nombor 1 udara bahagi 2. Apa dia tadi 2 tu? Terlepas udara atau Tertahan. udara. 2 dah sebab berlawanan kan. Yang kedua, suara. Suara pun bagi 2 juga, iaitu terlepas suara dan tertahan suara. Tapi antara suara ni, antara terlepas dengan tertahan, dia ada satu sifat yang duduk dekat tengah-tengah. Lepas tidak, tahan pun tidak. Okey, iaitu pertengahan. Cerita Peramli pula, teringat pula. Siapa nama? Sarimah cakap. Saya ni tak sokong mana-mana. Sini tidak, sana tidak. Saya suka bercerita kat orang lama sebab dia tahu, mesti dia ingat punya skrip tu kan. Okey, suara lepas tidak, tahan pun tidak. Sebabnya dia ada satu nama dia pertengahan. Ibu tengah ngajar mana boleh makan. Put you excited. Kacau. Nak sikit. Okey. Itu bahagian kedua iaitu suara tertahan atau terlepas ataupun tengah-tengah dia apa? Tidak tertahan dan tidak terlepas. Dia ada beberapa huruf, nanti kita cerita. Okey, kemudian yang ketiga, kedudukan pangkal lidah. Okey, kedudukan pangkal lidah. Tak apa, kalau saya tak ingat grup ni saya dah cerita ke belum berkenaan dengan susunan sifat ni. Kalau tak cerita, boleh tulislah. Kalau dah cerita, saya sukalah cerita berulang kali supaya benda tu melekat. Okey, kedudukan pangkal lidah ini kita bagikan 2 juga, iaitu apa? Sama ada tinggi pangkal lidah atau lawan dia apa? Rendah. Saya ada sebut tak Kak Rozi sebelum ni? Tak ingat. Tak ingat, okey. Kalau tak ingat tu tak apalah. Sukalah. Tak ada. Tapi juga di kalangan student saya bila cakap saya dah cerita lain. Ya? I rasa grup lain Ustazah. Sebab ada saya nampak detail dekat rakaman. Apalah, kita kadang dah cerita sekali dua tu macam kita menyebut hukum-hukum juga kan. Hukum tajwid sebut banyak kali pun kadang-kadang ada yang kita lupa. Ini kan pula makhraj dengan sifat yang jarang sangat kita cakap. Jarang sangat kita bincang kan. Betul. Okey.
Tadi apa? Kedudukan pangkal lidah sama ada tinggi ataupun rendah. mengangkat pangkal lidah. Lawannya apa? Rendah lah. Rendah tu maksudnya Rendah. tak angkat lah. Dia duduk je diam-diam kat bawah kan. Yang kelima apa? Kita tengok dia punya ruang. Empat. Ruang Kalau Ustazah. Ya? Yang empat Empat. dulu. Empat. Yang keempat, ruang antara lelangit dengan lidah. Lelangit kita, ni lidah kita. Jadi ruang tengah tu sama ada dia tertutup ataupun dia terbuka. Tertutup tu arti lain boleh juga kita sebut dia terhimpit. Dia sempit lah, ruang tu sempit. Kalau lidah tu dia kat bawah je, maknanya ruang tengah tu dia infitah lah, dia terbuka. Itu yang nombor 4. Ruang antara lelangit dan lidah sama ada apa dia punya lawan, terbuka atau tertutup. Tertutup tu boleh juga kita sebut dia terhimpit. Okey, kita cuba. Tertutup? Terhimpit, bila tertutup, terhimpit tu dia tersepit lah. Ter apa? Terhimpit atau tersepit. Tersepit. Tertutup, Nah, terhimpit boleh, tersepit boleh. Dan sewaktu dengan terhidu. Cekik tak boleh. terhidu Satu juga. ayat tak clear. Okey. Tertutup, Kalau tak terbuka. clear tak apa, Datin Cik bagi tahu, nanti saya ulang. Tak apa, boleh. Tertutup, terbuka. Tertutup, terbuka lah. Dia senang yang je. satu lagi tu. Berlawanan Yang ni satu kan lagi tu. Terhimpit. Tersepit. terhimpit. Puas mati tersepit. Sama dengan Ujung tertutup dengar, tu. terdengar, belakang dekat dengar. Terhimpit. Ha. Datin Cik Okey. dengar tak? Okay, Dengar. terhimpit. Bukan takut tertulis nasi impit pula. Lama lagi lah, 31 nasi empit. Tak lama dah. Kenapa nak balik kampung lagi? Nak balik kampung lagi. Balik, mesti balik ni ha. Bawa mak mertua saya sekali. Okay. Alright. Kemudian yang keberapa tadi? Tadi keempat, kita masuk Lima ke ini. sifat berlawanan yang kelima, iaitu kita nak kena pastikan kedudukan makhraj huruf. Kedudukan makhraj huruf sama ada makhraj itu berada di belah dalam. Dalam tu maknanya dalam mulut ataupun di belah depan. Belah luar sekali kan. Sama ada dia sukar atau mudah. Kedudukan makhraj ni sama, dia ada dua bahagian, iaitu apa pecahan dia? Senang dan susah. Senang susah dari segi apa? Bukan dari segi menyebut sahaja, tapi dari segi kedudukan makhraj tersebut. Jadi penting tak kita nak mengingat setiap huruf tu keluar kat mana? Penting tak? Penting. Kalau kita ingat huruf tu keluar kat mana, maka dapatlah kita menyusun setiap sifat huruf tu berlawanan. Huruf tunggal tak susah tau yang berlawanan ni. Bukan makhraj huruf. Tunggal pun dah tak tahu dah apa dia. Macam mana Ajar? Huruf tunggal pun dah tak tahu dah apa dia. Tak apa, ni jangan pening-pening, jangan fikir dulu huruf tunggal, jangan campur aduk dulu. Kita ambil huruf yang berlawanan dulu. Atas lawannya bawah, tinggi lawannya rendah, terbuka lawannya tutup. Jadi terlepas lawannya tertahan. Itu je yang kita nak kena ingat. Jadi cara dia macam mana? Nak menyusun, ikutlah susunan yang saya dah bagi tadi. Udara, suara, kedudukan pangkal lidah, ruang antara lelangit dengan lidah, dan yang kelima, kedudukan makhraj. Dapat kita ingat yang ni sikit, kita boleh susun dia punya sifat tu dengan teratur. Kalau tak percaya, cubalah. Cik. Kita tengok jangan tengok banyak-banyak. Hari ni kita tengok sifat huruf. Kita test dulu Katalah kita ambil pada kalimah. Ayat pertama tu je. وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. Okey, seperti mana yang saya pernah sebut sebelum ni, kalau kita nak menyusun sifat-sifat huruf, lebih elok kita cuba susun pada huruf yang mati. Kalau huruf tu berbaris, dia tetap ada sifat tapi dia tak nampak dengan jelas. Okey, jadi ayat yang saya baca tadi ada beberapa. Cuba tanda. Yang pertama qaf, yang kedua fa, yang ketiga kha. Kita ambil tiga je dulu ni. Cuba tulis macam ni Saya galakkan macam gini. Lama saya punya test bukan
Boleh tak kalau saya share whiteboard? Boleh, boleh. Saya boleh share lah. Selalu saya tak boleh share. Boleh Ustazah, dah sekarang dah boleh. Alhamdulillah. Okay, katalah. Saya tulis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minta-minta lah boleh tulis. Tadi yang pertama saya sebut apa? Qaf. Okay. Okay, boleh nampak tak? Nampak. Okay, Qaf. Allahu Akbar tulisan. Okay, Qaf ni. Kita pastikan, kenal pasti Qaf ini ada berapa sifat dia. Kita kena pasti dulu sifat dia ada contoh. 1, 2. Dia kena buat macam ni. Saya dulu kalau ngajar macam ni dah saya buat. 3, 4, 6. Contoh buruk sikit minta maaf. Okey. Kita kena ingat kalau sifat itu ada 6 sifat bermakna 5 tadi kita dah ambil daripada sifat mana? Sifat berlawanan. Dia kena ingat sifat berlawanan ni setiap huruf hanya ada 5 sahaja. Tapi kalau huruf tu dia ada 6 sifat bermakna dia ada tambahan daripada sifat tunggal. Okey, kalau saya sebut kat sini Qaf ini ada 6 bermakna 5 tambah 1. Faham tak maksud saya 5 tambah 1? Sifat tunggal 1. Sifat tunggal 1. Okey, kita tengok yang pertama. Tengok dari segi apa? Dia ada 5 elemen yang kita nak kena ingat tadi. Elemen yang pertama bahagian udara. Okey, kita matikan Qaf. Okey, seperti mana yang kita tahu, saya menambah satu perkara. Qaf ini ada qalqalah tak? Kalau ikutkan? Ada. Ada. Okey. Bila Qaf ini ada qalqalah, cuba kalau cara nak menyusun, cuba qalqalah ni jangan bunyikan dulu sebab dia tak termasuk dalam sifat berlawanan. Qalqalah ini adalah termasuk kategori sifat tunggal. Jadi cuba matikan tanpa qalqalah sebab qalqalah di hujung. Contoh saya matikan ak. Okey, saya contohkan ak tanpa qalqalah. Lepas Qaf mati, kita punya udara keluar tak ataupun angin? Tak keluar. Tak keluar. Bila tak keluar jadi terlepas udara ke tertahan udara? Tertahan. Tahan. Okey, tengok pula maksud dalam tajwid. Tertahan udara apa? Maksud dalam tajwid. Apa tu? Tak faham. Jahar. Tertahan apa udara? Tertahan udara ialah jahar. Udara kalau terlepas udara hamas. Ni saya tunjuk dulu Okey, kemudian yang kedua dari segi suara pula. Okey, saya matikan lagi. Ak. Ada suara tak lepas mematikan Qaf? Tak ada. Kalau tak ada maknanya tertahan suara ke terlepas suara? Tertahan. Okay, tertahan suara juga. Jadi istilah tajwidnya saya tulis dulu iaitu syiddah. Dia kena susun ikut yang kita ingat tadi tu, yang saya bagi tadi tu. Jadi ketak, ya Allah jauhnya titik dia. Okey. Halal lah tu titiknya. Okey. Syiddah. Untuk yang ketiga, kita punya bahagian kedudukan pangkal lidah. Okey, saya nak tanya, kedudukan pangkal lidah kita ketika menyebut Qaf terangkat ke terturun? Tinggi. Terangkat. Terangkat. Apa? Cuba semua sebut ak. Apa? Siapa yang rasa dia punya pangkal lidah terangkat tu betul lah tu. Okey, jadi apa dia kalau terangkat apa? Isti'la. Okey. Okey, isti'la. Kemudian kita tengok kedudukan antara bukan kedudukan, ruang antara lelangit dengan lidah. Ruang antara lelangit dengan lidah bukan pangkal lidah. Dengan lidah. Jadi ruang itu terbuka ke tertutup? Terbuka. Bila terbuka dalam istilah tajwid apa? Infitah. Itu ha ke ain saja, la ilaha illallah. Infitah. Okey, infitah tu maksudnya terbuka. Dan yang terakhir sekali untuk qalqalah, huruf Qaf itu kita kena pastikan dia keluar kat mana? Dalam mulut. Dalam kan? Jauh ke dekat kan dengan bibir?
Jauh. Jauh. Jadi ismat itu sukar maksud dia. Ismat itu maksud dia susah ataupun sukar. Dah dapat 5 sifat berlawanan. Maka lagi satu itu yang tinggal hanyalah sifat apa yang di hujung bila kita matikan dia bunyi la sekali iaitu qol. Sekolah. Pokoknya. Maka dapatlah dia 6 sifat tadi. Nampak? Cara kita nak mengolah, cara kita nak menyusun sifat huruf macam tu. Boleh? Boleh. Kalau blur-blur tu kan, saya faham kenapa blur-blur. Baru kita nak berjinak-jinak dengan cara mengenal sifat ni. Bukannya senang. Saya akui susah. Lupa. Memang susah. Cuma zaman sekarang ni memang dah ramai yang boleh memberi penerangan berkenaan dengan sifat, makhraj. Tapi kalau dulu-dulu tu memang ada orang-orang tertentu sahaja yang boleh menerangkan tentang makhraj dengan sifat ni. Sebab dia agak susah sikit sebenarnya kita nak faham. Tapi bermacam-macam teknik untuk kita cuba menyusun sifat-sifat tu. Tapi bukan sekadar kita susun je, sebut tu kena betul. Itu kalau huruf qaf. Okey, kita tengok huruf fa. Kita ambil 2 ini 3 lah. Qaf, fa dengan kha. Okey, saya nak tanya, cuba kita susun berdasarkan apa yang 5 elemen tu tadi Okey, saya matikan. Af. Okey, perhatikan saya matikan. Af. Okey, dari segi udara, saya nak tanya. Sifat dia. Hamas. Hamas ke jahar? Hamas. Hamas. Satu dah dapat dah. 2, dari segi suara. Hamas lagi. Terlepas ke tertahan? Lepas. Terlepas juga iaitu rokhawah. Dah dapat 2 dah. Okey, yang ketiga. Kedudukan pangkal lidah terangkat ke rendah? Cuba matikan. Af. Rendah. Rendah. Sebab apa? Ini mudah. Sebab bibir kita ketika menyebut huruf fa tak ada kaitan langsung dengan lidah. Sebab fa itu bukan huruf lidah kan? Fa itu huruf bibir. Jadi tak ada masalah untuk kita kata lidah ni kedudukan dia memang tak terangkat langsung. Af memang dia di bawah aje. Jadi istifal. Kemudian yang keempat, terbuka ke dia tertutup? Tertutup. Af. Lidah dengan lelangit. Af. Tertutup. Terbuka. 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 Kalau tertutup, Huruf bibir apa? Tu di bawah. Di bawah. kedudukan ruang antara lelangit dengan lidah tu tidak tertutup. Sebut fa. Oh. Af. Sebab dia bibir, lidah tu dia tidak naik pun, dia tidak menutup ruang. Af. Af. Dia belah depan je Kak Rozi. Okey. Kita ingat satu je. Bahagian ruang ni kan yang tertutup 4 sahaja. Ni kena ingat. 4 sahaja yang tertutup, 4 sekawan tu. Iaitu Sodok, Tozo. Pernah kan saya sebut sebelum ni 4 sekawan ni? Itu je. Yang lain semua infitah. Okay. Alright. Dah dapat? Dapat. Okay. Yang keempat Lepas tu tu. apa? Yang empat. Yang keempat tu. Infitah. Terbuka. Oh, Kalau in. macam susah nak ingat kan perkataan infitah tu, cuba sebut Al-Fatihah. Al-Fatihah tu maksudnya pembukaan. Dia asal kalimah, dia kata dasar infitah ini fatahah, telah membuka. Wal. Okey. Fatihah. Ya, tapi kan kalau ada soalan Ustazah tanya, janganlah jawab. Ini sifatnya apa yang keempat? Sifatnya Al-Fatihah Ustazah. Sudah haru dibuat ni. Mana fa ni ada 4 saja. Apa dia? Fa dia ada 4 saja. Yang nombor 4 tu, bukan. Yang nombor 4 ni kan dia nak tentukan ruang sama ada terhimpit ataupun terbuka kan. Yang terbuka tu banyak hurufnya. Yang terhimpit ni lawan dia. Lawan terbuka terhimpit. Terhimpit tu 4 sahaja hurufnya. Jadi selebihnya 25 huruf itu adalah huruf yang terbuka ruang. Okey. Boleh? Boleh. Okey, dan akhir sekali fa kat mana dia keluar? Bibir. Ini kena kat bibir. Dia dekat depan kan? Jadi ikhmas tu idlaq. Islam. Idlaq. Idlaq huruf dia ada 6 je. Perut min lapa. Iaitu fa, ra, mim, nun, lam, ba. Ada tak huruf fa? Ada. Ada. Huruf mudah dia 6 iaitu fa, ra, mim, nun, lam, ba.
Yang lain semua susah. Walaupun kita tengok ada sesetengah huruf itu berada di hadapan tapi dia masih lagi dikategorikan sukar atau susah. Kerana apa? Kerana ada faktor lain yang menyebabkan huruf itu dikategorikan susah. Dia berkaitan dengan bahasa Arab juga sebenarnya. Panjang dia punya syarah. Ikhlab. Iklab. Apa huruf tadi? Izlaq. Hamzah, zal, lam alif, qaf. Idlaq. Hamzah, Idlaq. Hamzah, Zal, Zal, lam alif, qaf. Idlaq. Mudah ataupun senang. Saya nak mandi. Dah mandi. Tapi nak pakai baju apa? Kejap lagi bagi ibu habis kelas. Kejap lagi. Lagi 5 minit. Okey. Sekarang ayah lagi 5 minit. Anak-anak biasalah apa-apa baju minta ibu. Kejap lagi lah. Kejap lagi. Tapi Soberi tu tengok hujan. Tak menyabar. Okey. Habis untuk fa tu kita dah dapat 5 sifat kan? Ya. Saya ulang lagi sekali. Hamas, rokhawah, istifal, infitah, idlaq. Betul? Ya. Idlaq. Boleh semak balik dekat dalam buku pink. Buku pink tu mudah nak semak pada muka surat 38, 39, 40. Bagi selalu dia buka-buka. Bagi dia selalu buka. Kalau tak buka nanti dia melekat baik-baik. Makan nanai. Nanai melampau kat Som. Ustazah, Nampak Ismat ada ke Ustazah? Tak ada Ismat kan? Apa dia? Fa. Fa tak ada ismat sebab dia dah lawan dengan ismat. Dia lawan ismat iaitu idlaq. Islak lah kan? Ya, saya sebut Idlaq. idlaq tadi. Fa tu bukan ismat, dia dekat depan, dia idlaq. Okey. Last kita ambil kha akhrijuhum. Kebanyakannya kalau saya tegur wa adalah sebab kenapa. Kita tengok, kita kaji dari segi susunan sifat. Okey, dari kha mati wa okey, dari segi udara, lepas ke tak lepas? Tak. Lepas. Lepas. Hamas. Dia ada Hamas. Lopeng. Dia terlopeng. Okey, jadi hams okey, dari segi udara dia hams, lagi dari segi suara Syidah. Rakhawah. dia tak syiddah Kak Rogi. Kha ni kan dia kuat kan, dia melepaskan terus. Bila melepaskan udara tu sebenarnya dia dah lepas dengan suara sekali. Okey. Okey, dekat situ dia terlepas dua-dua. Jadi disebabkan inilah dia terlepas udara dan terlepas suara, maka dia tak boleh dibaca dengan qalqalah. Contoh tak boleh. Sebab dia dah lepas dua-dua, dia tak boleh patah balik ke belakang. Okey? Okey, lepas tu yang ketiga dari segi kedudukan pangkal lidah. Masa sebut kha, kita punya pangkal lidah angkat ke rendah? Bawah. Angkat. Okey, kalau nak tahu kita baca Angkat. Rendah. Kalau terangkat tu maknanya betul lah sebutan dia. Jadi dah dapat yang ketiga iaitu Istiqlal. isti'la, betul. Yang keempat dari segi Betul. ruang. Ruang antara lelangit dengan lidah. Tertutup. Okey, sekarang kita kena faham betul. Tengok kha ni dia keluar. Buka. Sebab apa? Kita mungkin confuse kadang-kadang bila kita nampak kha itu isti'la, kita akan kata sifat keempat tu itbaq. Okey? Tapi sebenarnya walaupun kha itu sifat ketiganya isti'la, tapi tidak semestinya dia yang keempat itu tertutup. Sebab apa? Yang difokuskan kha itu adalah tempat keluar dia iaitu hujung halkum. Jadinya boleh tengok saya punya tapak tangan ni kejap. Saya contoh macam ni. Ini kita punya pangkal lidah. Ini kita punya lidah lah, pertengahan lidah. Ini kita punya lelangit. Okey, pangkal lidah ini ketika menyebut kha dia akan jadi macam ni. Betul? Macam ni contoh. Betul? Okey, jadi pangkal lidah terangkat. Tengah-tengah ni, ruang ni masih lagi macam ni ke ataupun dia terangkat sekali? Dia tak terangkat, dia tinggal bawah. Dia tertinggal kat bawah. Dia tidak terhimpit. Jadi ruang tengah ni masih ada lagi kat sini kan? Yang tertutup hanya sini.
Sebab apa? Sebab kha itu dikategorikan hujung halkum. Dia dah hampir dengan pangkal lidah tapi dia tak dekat lidah, dia hujung halkum. Nampak? Yang ini saya selalu sebut dalam kalau perhatikan balik, huruf isti'la ada 7 kan? Okey, huruf isti'la ada 7 iaitu 4 adalah termasuk huruf itibaq iaitu sad, dad, ta, za. Tapi isti'la 7 tu kenapa lagi 3 dia tak masukkan dalam itibaq juga? Okey, apa yang dia tak masuk dalam itibaq? Kha, ghain dengan qaf. Nampak tak? Okey, kha, ghain dengan qaf ini isti'la. Tapi dia tidak dikatakan dan tidak dikategorikan menutup ruang. Sebab apa? Kha, kita tengok sini, kha keluar dekat hujung halkum. Ghain keluar dekat hujung halkum. Qaf keluar dekat pangkal lidah. Qaf ni berjiran tak dengan kha, ghain? Jiran. Kan, jadinya dia tak mengganggu pun ruang tengah ni. Jadi ruang ini masih lagi terbuka. Jadi dapatlah infitah. Berbeza macam sad, dad, ta, za. Sad, dad, ta, za semua terangkat dia punya pangkal, malah yang tengah ni pun mengangkat menyebabkan ruang itu terhimpit. Kalau tak percaya cuba kita matikan sad. Aus. Dia bukan pangkal lidah aja, tengah lidah pun diangkat sekali. Nampak? Bot pun sama. Pun sama. Tapi dia turun balik sebab qalqalah. Kalau dah tak ada qalqalah dia tetap terangkat. Za, au. Dia penuh. Hanya 4 huruf sahaja yang terhimpit. Tapi huruf qaf, ghain dengan kha tidak terhimpit. Jadi sifat ghain, qaf dengan kha ni, yang ketiga dia isti'la, tapi yang keempat dia tidak itibaq. Dia masih lagi kategori infitah. Tu sebenarnya. Faham mungkin kalau nak dengar balik kena buka balik rakaman nantilah. Ustazah kan kita ada dulu beli buku yang lagi satu tu kan ada tunjuk lidah tu tadi kan. Yang besar tu. Yang besar. Ya, buku tahsin coklat tu saya bawa sebenarnya. Cumanya tak tersempat nak buka. Tapi boleh buka. Siapa ada buku pink boleh tengok, tapi yang nak rujuk dia punya sifat susunan mengikut pada gambar rajah dan huruf, boleh tengok buku coklat tu, buku tahsin. Nanti saya tulis yang Datin Cik pegang tu. Cuba tengok kha, ghain apa semua tu kan. Dia ada tulis belah tepi tu susunan sifat dia mengikut apa yang saya dah bagi tadi. Jadi kha ni satu lagi yang kelima, kita habiskan lagi satu. Ismat ke idlaq? Ismat. Ismat ni dia susah. Sebab apa? Dia berada di dalam tekak. Dia jauh daripada bibir. Tapi bukan ismat. Ismat. Swat. Syin ni dia swat. Tiara ISH. Okey, jadi saya ulang lagi sekali. Kha, udaranya hams, suaranya rokhawah, kedudukan pangkal lidahnya isti'la, kemudian ruangnya infitah dan kedudukan makhrajnya ismat. Kalau saya salah betul kan? Salah ke betul? Betul. So nanti boleh semak balik. Apa dia Datuk Cik? Cikgu mana boleh buat salah. Kita ni manusia biasa, kalau tersilap tu Betul. tegur. Kita bersifat baru. Okey, boleh? Ya, mak saya. Okey, Buku okey ya. jadi Dah. tiga Banyak. huruf ni highlightkan dulu, tanggalkan dulu, maknanya kita dah ulang kaji untuk sifat huruf qaf, fa dan kha. Nanti bila-bila saya tanya balik. Pasal saya tak baca arah buku ni. Tak apa. Kalau nak bagus kan, dalam buku nota tu kita buat macam tadi. Saya buat qaf, lepas tu buat bulat apa sifat-sifat dia. Dan tulis dia punya makna dia. Baru kita nampak. Akan datang nak study kita boleh buka balik. Kha buat bulat, lepas tu buat tepi-tepi. Macam kita buat peta minda tu. Kalau rajin buatlah color-color sikit. Bagilah semangat. Belilah pen color 5 color tu. Buatlah. Sebenarnya betul. Kita jadi nenek-nenek ni lagilah kena semangat. Ya, sedap. Tu. Dahsyat tak dahsyat. Bagi semangat cucu. Pasal kita ni sudah mudah lupa. Lepas tu color tu kita nak buatlah clear sikit. Kalau nak bagusnya tengok pada buku tahsin, atau kalau saya ada juga dulu buat nota tapi tak mana pergi nota tu. Dalam satu huruf kalau lebih dari 5 sifat, contoh ada 7 atau 6 sifat, satu sifat tunggal saya akan buat warna lain. Lagi 5 tu saya buat warna yang sama. So kita nampak terasing sifat tunggal dengan sifat berlawanan.
Setiap kali saya tulis huruf, kalau dia punya sifat tu tertahan udara kan, tertahan udara kan jahar. Saya tetap tulis bahasa Melayu dia tertahan udara. Saya tetapkan tulis. Nanti besok belajar huruf lain dia kata jahar itu tertahan udara. Saya tulis lagi sekali tertahan udara. Maknanya setiap kali saya akan tulis supaya saya akan ingat. Sebenarnya menulis ini membantu kita mengingat dengan lebih kuat. Okey. Okey, jadi untuk hari ni saya rasa tu dulu. Setakat ni insya-Allah nanti kita jumpa lagi, cuma saya nak minta maaf Kak Rozi, besok saya nak minta cuti. Kak So. Boleh. Untuk esok kelas Taranum saya nak minta cuti. Okey, Kak So kata Boleh. Boleh Kak Ramlah, minta maaf banyak-banyak kawan-kawan Kak. Kita nak melayan Boleh budak. Ustazah. Suka. Okey, kita tangkap gambar Lalu dulu lah. kita nak minta Esok cuti. Ustazah tak ada. Okey. Senyum. Tertahan ke terbuka ni? Buka, jangan tutup nanti masam. Dah lepas dah baru nak tertahan. Lagi sekali lah. Nanti tengok. Elok ke tak? Elok dah tu. Okey tak? Kan Kak So tu buka. Doa tadi nak terbuka terus. Okey, nak tertahan. Lagi sekali. Gigi cantik lah tu. Okey, senyum. Okey. Okey, kita tutup. Alhamdulillah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Terima Ustazah. kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Sudah ngantuk lah tu. Ngantuk. وبلغ رسوله النبي الكريم وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Kak Ramlah siap ada stand, tak letak handphone dekat stand. Terima kasih Ustazah. Selamat Selamat bercuti. Allah jumpa. Selamat bercuti. Kami mendapat berkat daripada ajaran Ustazah. Allah, saya sepanjang musafir pun saya sentiasa doakan untuk anak-anak murid saya semua. Amin. Oh, terima kasih Ustazah. Terang Terima kasih hati. Ustazah. Sampai kat mana sekarang? Enjoy your holiday. 7 pagi kita punya background dekat Cameron lah. Esok pagi esok lagi pukul 7. Pergi Cameron, aku pergi pasar ya. Ustazah, background tukarlah Cameron Highland pula. Apa dia Kak Som? Background tu nanti tukarlah Cameron Highland. Background belakang tu Ustazah. Kak Su Yang belakang tu. Background belakang tu. Ibu tengah cakap janganlah tolak benda tu. Tambah pokok strawberry. Nanti saya cari duduk kat dalam kebun tu. Ladang strawberry atau ladang teh. Okey. Ladang teh. Assalamualaikum. Selamat bercuti. Lama tak pergi dah. Nantilah. Cantiklah dengan kita sekarang. Kita pergilah dengan geng-geng muslimah YOG ni. Mana tahu ada rezeki. Boleh. 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 Kita berrelasi ke Cameron Island. Okey tu. Taranum. Taranum Rozi tak boleh masuk lah. Dia lagi yang pandai je. Boleh mana-mana Rozi pengerusi muslimat. Boleh je. Boleh Masuk je. pergi mana-mana. Gabungan Kak Rozi, gabungan. Stop recording. Silap.